Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan ambil beberapa hadis daripada kitab Baharul Madhi yang disusun oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Raus Al-Marbawi. Jadi kitab Baharul Madhi ini sebenarnya himpunan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kita ambil juzuk yang ke-18. Kita bincang bab berkenaan dengan sifat-sifat syurga. Ya. Mudah-mudahan dengan kita tahu apa dia dalam syurga. Sebelum ni pernah kita bincang tentang neraka. Ya. Pagi ni saya pilih syurga sebab kalau asyik baca neraka saja takut saja sampai bila. Ada masa-masa biar nampak sedap sikit kan. Jadi hari ni kita baca syurga. Baik, hadis yang pertama dalam kitab Bahrul Madhi juzuk yang ke-18. An Abi Sa'id Al-Khudri, daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata, awwalu zumratin tadkhulul jannah. Awal ataupun awal puak atau awal golongan, ataupun kata lain golongan yang paling awal. Golongan yang paling awal tadkhulul jannah, masuk syurga. Ya, golongan yang paling awal masuk syurga. Jadi mudah-mudahan kita lah kot, insya-Allah, ya. Nabi kata awal zumratin tadkhulul jannah, golongan yang awal masuk syurga, kata Nabi, ala suratil qamar lailatul badri, seperti rupa bulan malam bulan purnama. Seperti rupa bulan al-qamar lailatul badri, malam bulan purnama. Maknanya Nabi duk cerita golongan yang mula-mula masuk syurga ni, dia punya gembira tu sampai Nabi bayangkan, umpamakan wajah mereka ni amat gembira macam bulan purnama. Maknanya lebih hebat daripada orang kalau misal kata tengok bola, tiba-tiba geng dia menang, punya bersorak tu bukan main, ni tak boleh banding, lebih lagi, ya. Ataupun anak dia dapat straight A SPM 8A, gembira, tak boleh banding. Ataupun dapat kahwin isteri cantik, gembira, tak boleh lawan lagi. Ni orang masuk syurga ni rupa dia tak boleh lawan. Nabi kata ala suratil qamar lailatul badri, macam rupa bulan purnama. Hadis ni bersambung, kita baca dulu kemudian kita hurai. Hadis ni bersambung. Wasaniyatu, dan yang kedua, tadi puak yang pertama, ni puak kedua. Wasaniyatu, puak yang kedua, ala launi ahsanil kaukabin durriyin fis sama. Golongan kedua, warna wajah dia lah tu, warnanya lebih elok, launin, warna rupa paras, warna muka dia tu, ahsanil kaukabin durriyin fis sama,
warna muka dia, wajah muka dia, rupa muka dia itu lebih elok daripada bintang gemerlapan di langit. Allahu Rabbi. Ya. Orang masuk syurga golongan pertama macam bulan purnama. Kemudian golongan kedua pula masuk syurga macam bintang-bintang gemerlapan di langit. Kita pernah tengok kan, waktu langit cerah, awan tak ada, bila kita dapat tengok keseluruhan langit yang begitu terang, begitu cerah, kita nampak bintang-bintang cantiknya macam permata-permata bertaburan. Begitulah perumpamaan golongan kedua masuk syurga. Hadis ni bersambung. Likulli, bagi setiap rajulin, setiap daripada mereka, likulli rajulin, bagi setiap lelaki, minhum, daripada mereka, zaujatani, dapat dua isteri. Dapat dua isteri, ya. Pocik-pocik jangan tanya lagi, ai ustaz ni hok belajar selama ni ramai, takkan dua isteri mana cukup? Sabar dulu, tak menyempak deh, sabar. Ini cerita ni isteri. Nabi kata likulli rajulin, bagi setiap lelaki, minhum, daripada mereka, zaujatani, dua isteri. Hadis ni bersambung. Ala kulli zaujatin, bagi setiap isteri, atas setiap isteri, sab'una hullah, ada 70 pakaian perhiasan daripada syurga. Allahu Rabbi. Tadi bila sebut isteri dalam syurga tak sama isteri atas dunia, tuan-tuan. Yang tu pun begitu hebat cantik dia tu. Kan ada hadis lain cerita, ada orang bila boleh masuk syurga, sampai depan pintu syurga, duk tengok tombol pintu syurga tu, duk tenung, tak berganjak sebab cantik sangat. Baru tombol, tuan-tuan. Boleh bayang tak kalau tombol dah begitu hebat sampai tak berganjak cantiknya tombol pintu, bagaimana pula isteri-isteri dalam syurga? Lepas tu pula isteri-isteri tu pula dikenakan pakaian daripada syurga 70 pasang, daripada atas sampai ke bawah, pakaian lengkap daripada syurga. Hadis ni bersambung. Yabdu mukhu, nampak otot. Mukhu ni kalau tengok kamus, dia bermaksud otak. Kalau terjemah direct lah, otak ni lah maksudnya. Tapi bila kita baca huraian-huraian ulama, dia nak ceritanya kecantikan apa? Saqiha, betis-betis dia, nak cerita pasal betis. Maknanya cantiknya betis isteri. Ini cerita pasal isteri. Cantiknya betis isteri, min rawaiha, ya, kalau nampak daripada belakang. Ini baru intro, tuan-tuan. Nanti banyak lagi hadis-hadis cerita pasal kecantikan bidadari. Ini baru intro, dia sebut betis je, belum ada lain lagi. Baik, itu terjemahan secara direct atau literal. Nanti kita tengok huraian dia yang dihuraikan oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Raus Al-Marbawi. Sebelum tu, hadis tadi kuat. Hadis tadi dia punya sanad dia hasan sahih. Kalau tu kita saya pernah sebut sebelum ni, pada setengah pandangan daripada ahli hadis, bila sebut hasan sahih ni, kalau nak banding dengan hadis sahih yang perawinya ahad, yang satu perawi, hadis ni lagi kuat. Sebab mereka berkata antara definisi hasan sahih yang dibawa oleh Imam Tirmizi, sebenarnya Imam Tirmizi yang start benda ni hasan sahih, ya, dia yang start. Ulama imam hadis lain sama ada sahih, hasan, dhaif,
Ya, tapi Imam Tirmizi tambah lagi satu istilah pada masa dia, hasan sahih. Jadi ulama dia kata kenapa dia kuat? Sebab yang dia maksudkan hasan sahih ni, satu sanad dia hasan, satu sanad dia sahih. Campur dua, hasan sahih. Baik. Tu sedikit pasal ilmu mustalah hadis. Dan hadis ni juga kuat kenapa? Ada riwayat lain daripada Imam Muslim. Kalau tuan-tuan buka Sahih Muslim, bukan satu riwayat, lebih daripada 2 riwayat cakap benda yang sama, walaupun mungkin lafaz dia sedikit berbeza, tapi maksudnya sama. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Mana hadis ni kuat. Sekarang kita lihat huraian daripada Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Mula-mula dia nak hurai berkenaan dengan awwalu zumratin tadkhulul jannah, awal-awal puak yang masuk syurga. Kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, yang awal ni ialah umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah lah. Daripada beramai umat ni sejak dari Nabi Adam AS sampai Nabi-Nabi seterusnya, Nabi Musa, Nabi Isa, kita masuk dulu. Golongan Nabi Muhammad masuk dulu. Kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, umat Muhammad ini telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala setuah-tuah ataupun sebaik-baik umat, dan dilebihkan daripada umat-umat terdahulu, satu daripadanya akhir keluar daripada dunia, awal di akhirat. Nak cari mana? Umat lain bila dia mati, duduk dalam alam barzah tu 1000 tahun. Lama nak sampai kiamat. Kita yang paling ujung, tiba-tiba hari akhirat kita dulu. Mana satu penghormatan besar, maka kita gunalah kedudukan itu untuk kebaikan. Guna kebaikan. Maknanya biar jadi sungguh masuk syurga. Dan kita faham masuk syurga ni Allah pilih. Kita tak boleh syok sendiri. Masuk syurga ni Allah pilih, tuan-tuan. Tak boleh syok sendiri. Jangan action nak masuk syurga, perangai macam apa, tak boleh lagi tu. Mana kena ikhtiar. Bermula daripada jaga akidah, jaga solat. Nombor 1 akidah kena jaga, lepas tu solat. Kenapa? Sebab ada satu hadis sebut yang pertama dihisab di sudut amalan ialah solat. Kalau solat Allah tak terima, yang lain hancur. Maknanya tu sebab solat ni ibadah yang pertama. Kalau masa kata nak bentuk masyarakat pun solat. Nak suruh anak-anak jadi baik-baik pun tuju solat. Sebab solat ni banyak sangat fadilat dia, kepentingannya, sampai Allah fardukan menjadi ibadah yang pertama. Baik. Apa dalil yang Syekh Al-Marbawi kata umat Nabi Muhammad ni masuk dulu? Ada hadis, tuan-tuan. Bukan saya saja. Hadis yang digunakan oleh Syekh Al-Marbawi ialah hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, dan hadis itu sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah." Kamilah al-akhirun, yang akhir. Maknanya dari akhir kat dunia dah. Al-awwaluna yaumal qiyamah, dan juga yang awal pada hari kiamat. Maknanya kata Syekh lagi, umat Muhammad yang dulu daripada segala umat keluar daripada bumi dan mendahului dalam perhimpunan di padang mahsyar. Pada mahsyar dia dulu. Kan tuan-tuan pun tahu kan, teruk pada mahsyar kan. Semua orang nak cari jalan nak keluar daripada mahsyar. Teruknya, tuan-tuan. Dahlah tanpa pakaian. Lepas tu pula tengok orang tu, ada orang tenggelam dengan peluh sendiri, ada orang mengesok dengan muka, ada orang muka tak ada daging. Kan ada hadis cerita akhirat esok-esok di pada mahsyar, ada orang muka tak ada daging. Siapa?
antaranya Nabi kata para qura, orang yang ahli Quran, ahli baca Quran, orang yang hebat baca Quran, tapi dia baca Quran dengan tajwid, dengan semualah kaedah-kaedah dia tu, dengan taranum dan sebagainya, rupa-rupa riya. Maka akhirat esok-esok muka dia tak ada daging, tuan-tuan. Jadi banyak sangat peristiwa yang berlaku di padang mahsyar sehingga semua orang nak keluar cepat-cepat. Namun yang pertama dapat keluar umat Nabi Muhammad. Itu penghormatan besar yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh kita lagi, dahulu bernaung di bawah arash Allahu Rabbi. Ni benda-benda besar belaka ni, tuan-tuan baca sendirilah, saya nak cepat-cepat nak tengok benda lain kan. Bernaung di bawah arash ni benda besar. Dahulu diputuskan hisab. Dalam bertrilion, berbilion orang tu, kita dulu kena hisab. Walaupun hisab ni takut, tapi mempercepatkan tu pun satu benda besar dah sebenarnya. Dalam keadaan takut tu, nak cepat hisab ni, kita dulu. Dan dahulu melalui siratul mustaqim. Takut nak lalu siratul mustaqim ni, takut tuan-tuan, takut. Dan dahulu masuk dalam syurga. Mudah-mudahan kita masuk dalam syurga. Kalau kita tengok pasal sirat, pasal neraka, takut sangat-sangat, ya. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan boleh beli kitab Bahrul Madhi yang saya baca ni, terjemah pun ada. Terjemah maksud saya dalam Rumi, boleh beli yang juzuk yang ke-18. Juzuk 18, tuan-tuan baca, sebab berita-berita akhirat ni dia kena ada hadis, dia tak boleh reka-reka. Dalam ni semua hadis. Takut tuan-tuan. Kadang-kadang bila saya duduk termenung seorang baca hadis-hadis pasal neraka ni, duduk tepi syurga pun tak apa, asal jangan masuk neraka. Teruk sangat. Tak apalah, hari ni tak nak cerita bab takut, kita cerita bab seronok, ya? Kemudian kata Syekh kita lagi, Nabi kita masuk dulu syurga. Nabi kita dulu. Tidak boleh sesiapa mendahuluinya jikalau nabi-nabi sekalipun, dan masuk syurga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk berpuak-puak, berikut-ikutan dan bersaf-saf. Masuk. Satu. Kemudian hadis ni tadi cerita pasal huraian awal zumratin tadkhulul jannah, awal puak golongan yang masuk syurga. Okey, sekarang ni tuan guru kita ni Syekh Muhammad Idris An-Nabawi, dia nak hurai berkenaan dengan ala suratul qamar lailatul badr, rupa mereka atas bulan purnama. Baik, kata Syekh kita ni, golongan atau puak yang pertama masuk syurga cukup gembira muka mereka, ya? Dan muka mereka gilang gemilang seperti bulan purnama, gembira yang amat sangat. Kenapa gembira? Lepas lalu pada mahsyar, takut. Beratur nak hisab, takut. Lepas tu pula nak lalu titian sirat, takut tuan-tuan. Jatuh bawah tu bukannya dekat-dekat jatuh. Hadis sebut 70 tahun baru sampai ke bawah. 70 tahun akhirat. Maknanya kalau jatuh daripada titian sirat tu nak sampai ke dasar, ambil masa 70 tahun. Dan kita faham bila jatuh daripada atas, macam mana orang jatuh bangunan? Graviti kan, makin lama makin laju, sampai jatuh tu disebabkan 70 tahun Allah memaksimalkan rasa takut, rasa kecut perut, rasa takut, rasa cemas, rasa stres. Dahlah keliling tu panas dengan busuk, dengan bising. Itu keadaan. Jadi nak titian sirat pun takut. Tiba-tiba boleh masuk syurga, mau tak happy tuan-tuan. Kemudian seterusnya Nabi kata, dan tuan kitab kita ni dia nak ulas tentang wasaniyatu, yang kedua, ala launin ahsanil kaukabin durriyin fis sama. Golongan kedua seperti rupa dia, wajah dia lebih elok daripada bintang gemerlapan di langit. Maknanya seronoknya.
Kemudian ni yang seronok ni. Masuk tu, masuk saja pintu, maka hadis ni pun cerita likulli, pada setiap rajulin, pada setiap lelaki, minhum, daripada mereka, zaujatani, dapat dua isteri. Nanti bila kita baca huraian, yang ni huraian ni tak ada dalam kitab Bahrul Madhi. Yang huraian ni saya petik daripada kitab tafsir daripada Ibnu Katsir, iaitulah kitab dia yang bernama Bidayah wan Nihayah. Baik, bila kita baca nanti baik, Nabi kata tadi likulli rajulin minhum zaujatani, bagi seorang dapat dua isteri. Nanti bila kita faham, isteri ni yang dimaksudkan, isteri ni adalah isteri daripada Bani Adam. Maknanya bukan bidadari ni. Maknanya setiap orang, bila kita baca hadis-hadis lain termasuk huraian daripada riwayat Imam Ahmad, paling cikai masuk syurga ni, dia dapat dua isteri daripada Bani Adam. Kita baca dulu ya. Ini adalah isteri daripada Bani Adam, tidak termasuk bidadari. Bidadari lain pula, isteri juga, tapi daripada bidadari. Bidadari ni dua orang tu yang daripada dunia Bani Adam. Yang bidadari ni Allah buat di syurga dengan kaedah dia yang begitu cantik daripada syurga. Memang special lah. Kita nak bayang bidadari ni macam mana nak bayang? Nak bayang kadang-kadang mungkin orang-orang temah dekat Lubnan sana kot, Bani Israel, hok mata biru, mata hijau. Boleh banding? Tak boleh banding, tak boleh challenge. Hebat lagi. Apa saja yang kita bayang, sifat-sifat perempuan cantik tu tak sama. Kalau kita bayang perempuan cantik tu rambut blond, katakanlah Pak Haji kita suka rambut blond kan, Pak Karim kita suka rambut blond, katalah, tak boleh banding. Blond sana tengok tu jadi khoyak. Hebat tak hebatnya. Jadi dua isteri ini daripada Bani Adam. Baik, cuba kita lihat huraian daripada Ibnu Katsir. Yang dimaksudkan dua isteri dalam hadis di atas ialah dua orang isteri daripada Bani Adam. Selain itu, ada lagi isteri-isteri dari bidadari seramai yang Allah kendaki. Jadi bilangan ni tak terhad. Allah akan bagi berdasarkan kepada banyak mana ketakwaan masing-masing. Tu sebab sahabat-sahabat berlumba-lumba nak jadi orang bertakwa. Kita sekarang ni berlumba-lumba nak jadi orang yang banyak cakap, banyak komen dalam Facebook. Ada satu isu saja berlumba-lumba nak tunjuk akulah yang paling hebat mengomen. Biar fitnah pun. Bahkan fitnah ni menyebabkan dia tu tenggelam dalam neraka. Sahabat tidak berlumba-lumba nak jadi orang bertakwa, sebab bilangan bidadari ni bergantung banyak mana takwa. Boleh jadi seorang dapat 70. Oleh kerana seorang tu takwa lebih, silap-silap beratus bidadari. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kata Ibnu Katsir, yang dua tu daripada Bani Adam, selain itu ada isteri-isteri daripada bidadari seramai yang Allah kehendaki. Dan dalam satu riwayat disebut seorang lelaki penghuni syurga bila masuk ke sana menemui 72 orang isteri. Ini yang paling lekeh. Paling lekeh tuan-tuan. Boleh bayang tak? Makcik-makcik sabar dulu. Takut kata ai tak aci lagu ni. Sabar dulu. Ada bahagian masing-masing. Sabar Ada bahagian masing-masing, dan jangan rasa cemburu. Kat dunia ni jangan cuba-cuba. Katakanlah Pak Haji kata, Pak Haji salah sebut saja.
Janda sebelah rumah tu lawa, siap. Malam sekarang tidur luar je awak dia. Jangan main. Dunia, akhirat lain tuan-tuan. Akhirat lain. Nanti kita baca. Jangan susah hati, makcik-makcik jangan susah hati. Ini dia cerita ni pasal untuk orang lelaki dululah. Bidadari ni untuk lelaki. Seorang lelaki, kata Ibnu Katsir, seorang lelaki penghuni syurga masuk ke sana menemui 72 orang isteri. Cerita ni diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad. Saya tak baca lah hadis tu panjang. Kalau baca hadis tu habis masa lah kan. Jadi nak tahu benda ni ada dalam kitab Ibnu Katsir pun ada sebut. Tapi kata Ibnu Katsir lagi, kedua-dua wanita Bani Adam, yang dua orang tadi mendapat keutamaan yang kedua-dua wanita Bani Adam itu mendapat keutamaan dari yang lain seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kerana ibadah mereka kepada Allah masa dunia. Tapi dua orang isteri Bani Adam tadi lebih hebat daripada bidadari. Maknanya tuan-tuan, rupa-rupa mak haji lain dah. Mak haji yang solehah lain. Bila sampai dekat sana, kenallah mak haji tu. Maknanya bila sampai akhirat esok, mak haji yang solehah jadi isteri kepada suami-suami yang soleh. Dan rupanya tu, bila Ibnu Katsir kata lagi baik daripada bidadari, boleh bayanglah. Katakanlah Pak Haji aku nak bini aku mata hijab. Jadi mata mak haji jadi hijab. Jangan jadi merah pula, jadi vampire pula kan. Aku nak masa tu mak haji tak serusik lah. Sekarang umur mak haji katalah 72. Hadis Imam Tirmizi sebut akhirat esok umur sebaya 30-33, makna masa tu tengah-tengah cucu lah. 30-33 sebut dalam hadis Imam Tirmizi. Baik. Jadi apa yang Pak Haji nak jadi, rambut blond ke, tinggi, ejah-ejah sikit tinggi, tubuh ejah-ejah sikit, dia jadi gitu, dan akhirnya lebih baik daripada bidadari. Allahu Rabbi. Tu sebab seronok tuan-tuan masuk syurga ni. Belum apa-apa lagi, kita tak masuk lagi pun dah seronok dengar kan. Dan yang jadi gitu tu kata Ibnu Katsir, kedua-dua wanita Bani Adam itu mendapat keutamaan dari segala sudut. Keutamaan dari yang lain seperti yang dikehendaki Allah kerana ibadah dia. Tu sebab kena berlumba-lumba lah, biarlah ibadah kita ni dapat kelas nombor 1. Solat kita khusyuk, kena ikhtiar. Benda ni kena ikhtiar tuan-tuan. Tak ada lah benda datang golek. Mana ada atas dunia ni pun nak duit, nak tu, nak ni, semua kena usaha. Jangan kita duk fikir bab dunia, anak belum apa-apa lagi, baru umur 7 tahun hantar tuition dah. Padahal jauh lagi nak ambil SPM kan. Tuition, nak ceritanya otak tu ikhtiar awal lagi 7 tahun hantar tuition dah. Kalaulah budak-budak nak suruh dia berjaya 7 tahun dah hantar tuition untuk berjaya di dunia, bagaimana pula dengan berjaya di akhirat? Tentulah kena lebih hebat. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, yang jadi macam tu sebab ibadah mereka. Dan disebut oleh para alim ulama berdasar pada hadis, ibadah yang Allah terima kalau solat bergantung kepada banyak mana dia khusyuk. Jadi kena ikhtiar tuan-tuan, kena ikhtiar. Anak kita ni, umur kita ni, Allahu Rabbi, lepas seorang pergi kan, lepas seorang pergi, ya. Kadang-kadang 2 hari lepas, 3 hari lepas ada kawan kita pergi. Kita ni beratur ni tuan-tuan. Kalau dah macam tu, bila lagi nak bersungguh dalam bab ibadah? Kena cepat. Kemudian hadis ni bersambung, ala kulli zaujatin sab'una hullah. Atas tiap isteri itu ada 70 pakaian dan perhiasan daripada syurga.
Jadi hadis ni semuanya dia duk cerita yang bersatu pasal isteri. Isteri kita, maknanya, maaf saya lupa nak sebut. Dalam huraian Ibnu Katsir yang jadi dua tu, minimal kita dua isteri. Okey, satu tu kalau Allah izin, isteri kita atas dunia lah yang kita sayang tu. Yang keduanya, mana-mana yang perempuan yang tak ada isteri atas dunia akan jadi isteri kita. Dua minimal. Lepas tu tambah pula 72 bidadari, isteri juga. Maknanya paling sedikit isteri 74. Macam mana nak handle tu? Ada hadis cerita bab lain pula. Itu bab lain. Kita simpan sikit bagi suspend kan. Macam mana nak handle isteri dapat 74 ni? Isteri seorang atas dunia pun pening kepala. Isteri seorang pun pening kepala atas dunia ni. Sekejap minta tu, sekejap minta ni. Sayang lah kan. Lepas tu dengan anak-anak pula, ayah nak tu, ayah nak ni. Ini 74. Belum masak. Ada anak tak? Ada. Boleh beranak tuan-tuan. Ada hadis cerita seperti mana kita suka dapat anak. Tuan-tuan suka dapat anak kan? Cucu? Tanya Datuk, suka dah cucu Datuk? Mestilah suka. Kan? Kadang-kadang main dengan cucu ni lebih hebat main dengan anak. Betul tak betul? Akhirat esok-esok benda yang kita suka kita dapat, termasuk baby. Tapi tak sama dah cara dia. Sebab di akhirat esok-esok masuk dalam syurga, peluh tak ada. Maaf saya sebut, kentut pun tak ada. Kencing tak ada. Berak tak ada tuan-tuan. Mana semua bentuk kotor-kotor ni semua tak ada. Bernafas kita wangi. Kalau ada bersin, wangi. Jadi tak sama, keadaannya tak sama. Jadi kalau misal kata beranak, tak sama macam dunia kan, dengan wiladah, macam-macam benda kan, tak sama. Tak sama. Baik, tentang 70 pakaian ini, 7 pakaian dan perhiasan lengkap diperbuat daripada syurga yang tak pernah terbayang di dunia. Dan pakaian-pakaian ini akan menyerlahkan lagi kecantikan isteri-isteri di syurga. Maknanya nombor 1, isteri kita yang soleh tadi, yang solehah tadi, cantik dah. Lepas ketuk body apa semua je, Allah bagi ketuk body sana. Tukar nak mata hijau ke, nak suruh pipi warna pink ke, ikutlah. Cantik dah situ. Tambah pula pakaian yang 70 pasang tadi tuan-tuan, menyerlah lagi. Macam kat dunia, bila isteri kita pakai benda-benda tertentu, umpama dia wah, nak lawa isteri kan, contohnya kan, sepatut hari tu pergi tahlil, tak jadi pergi tahlil, isteri lawa sangat, tak jadi, Tok Bila cancel. Telefon, sakit perut hari ni, padahal bini lawa sangat, sakit perut buat alasan. Maaf tak sebut Tok Bila, maaf serupa ni sebenarnya. Bini lawa sangat, tak jadi pergi tahlil Tok Bila. Lepas tu Nabi sebut yabdu mukhu, nampak. Saya terjemuh dengan otot lah, senang sikit sebab huraian dia tu kadang-kadang payah juga. Sebab kalau kat dunia ni kita nak gambar perempuan lawa macam mana, kita kata rambut ikan mayang. Kalau misal kata apa ni, perumpamaan Melayu lah, rambut panjang ikan mayang, kemudian pipi bak bauh dilayang. Tapi kalau tanya saya tak reti apa benda bauh dilayang, bauh layang kok mana tu. Lepas tu pula kalau betis pula macam bunting padi. Tapi kalau tanya saya, lawa kok mana bunting padi halus siap macam tu kan. Tapi tak kisahlah, nak cerita, nak gambar kan. Tapi yang ni tak boleh compare tuan-tuan. Betis dia ni tengok memang tak kita tahlil lah, cancel tahlil. Silap-silap jemaah tak mari. Jemaah tak mari pasal betis lawa. Lawa sangat. Baik, cuba kita tengok huraian dia.
Hadis menjelaskan satu daripada kecantikan isteri di syurga. Ini bukan bidadari, ini cerita isteri yang dua orang, yang Bani Adam, iaitu keadaan betis kelihatan dari celah-celah pakaian yang amat cantik dan menarik perhatian, yang cukup merangsangkan. Maaf saya sebut sikit, dia begitu. Baru betis, belum benda lain lagi. Allahu Rabbi. Nak habis masa dia. Saya baru nak masuk suatu huraian berkenaan dengan untuk Mak Haji, ada bahagian dia. Tapi kalau saya baca ni panjang. Jadi kita tangguhlah pada kuliah akan datang. Lepas ni kita masuk huraian tentang untuk bahagian apa ni, makcik-makcik jangan risau, ada saya susun ni banyak dalil-dalil nas-nas memang special untuk makcik. Jadi oleh kerana panjang ni, saya nampak panjang ni. Kalau saya baca ni dia ambil setengah jam lagi, takut lapar perut pula kan. Jadi kita berhentilah setakat ni. Ada soalan? Kita sambung kuliah akan datang insya-Allah. Jadi Pak Haji puas hati ya, dapat 74 tak? Puas hati. Puas hati. Ni yang paling lekeh tuan-tuan. Ni yang paling lekeh. Paling cikai ni. Kalau tuan-tuan katakanlah kaki surau daripada dulu lagi, jemaah tak tinggal, Tarawih tak tinggal umpama dia, witir tak tinggal, puasa sunat tak tinggal. Ni hebat. Lebih lah 74 lebih. Tapi kena pasti tu hari Tuhan terima lah. Jangan syok sendiri pula, buat haji 5 kali tapi Tuhan tak terima. Cek sumber bawa pergi haji tu duit haram, nyaya. Janganlah gitu. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia